اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera diucapkan terima kasih lagi sekali pada anda semua kerana sudi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Anga. Okey, untuk cerita kali ini episod 77 ni panjang sikit panjang, jadi harap-harap bersabar dan kita bersantai. Tak mengucap panjang sebab cerita dia panjang. Kita akan teruskan dengan episod yang ke-77 dari Tok Awangah yang bertajuk Lembaga Bertinggung Atas Batu. Sudah banyak kali saya melalui jalan Sekincan kalau ke Sitiawan. Kadang-kala jam 2 pagi saya berseorangan sahaja memandu kereta buruk saya itu. Tidak pernah pula saya menemui sebarang keganjilan apabila melalui kawasan yang banyak pokok rimbun di kiri dan kanan. Tetapi Usin Biduk sudah 2 kali terserempak lelaki bertinggung di atas batu. Di atas batu tanda kilometer dengan pakaiannya yang koyak rabak. Hai, relax awal lagi. Ketika disuluh, muka lelaki itu dipenuhi dengan darah. Dia mengerang-erang kesakitan sambil menunjukkan ke arah basikalnya yang remuk akibat dilanggar lori. Terasa juga belas di hati Usin Biduk. Kalau tidak dibantu, tentu lelaki itu semakin parah. Tetapi semasa dia mahu keluar dari keretanya untuk membantu, tiba-tiba sahaja kepala lelaki itu jatuh tergolek di tanah. Kemudian, sedikit demi sedikit tubuh lelaki itu hilang bersama dengan kabus. Aduh, aku ni tak cari kamu lah, gerutu Usin Biduk terus memecut keretanya meninggalkan kawasan tersebut. Seram sejuk dia apabila mengingatkan peristiwa tersebut. Mujurlah lelaki itu tidak mengganggu. Kalau diganggu mungkin juga kereta Usin Biduk akan terbabas ke tepi jalan. Di sinilah tempatnya, Ustaz, beritahu Usin Biduk sambil menunjukkan ke arah batu tanda kilometer di tepi jalan. Dia tu akan tercangkung dekat situ, tapi tak mengusik sesiapa pun, jelasnya lagi semasa kereta melalui jalan tersebut. Kita bukan nak cari dia, sahut saya perlahan. Ustaz, tak percaya ke? Usin Biduk cuba menduga. Percaya apa? Soal saya semula. Tentang lembaga di batu tu lah, beritahunya menghela nafas. Saya juga menghela nafas. Perkara Usin Biduk ternampak lembaga lelaki di tepi jalan bukanlah masalah percaya ataupun tidak. Tidak ada yang aneh kepada kita mengenai segala kejadian dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sangatlah dengan lembaga manusia yang menjelma di malam hari kalau dibandingkan dengan bulan, matahari dan bintang yang tidak ada tali penggantung. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki, tidak ada yang tidak berlaku. Maaf, saya patah balik ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki, tidak ada yang tidak berlaku. Senang cerita dipendekkan dengan izin lah dengan izin Allah. Baik, kita teruskan. Usin Biduk terserempak lagi ni lembaga berkenaan pada kali kedua, tetapi dia tidak mudah panik. Jauh lagi dia sudah tersuluh dengan lampu kereta lelaki itu bertinggung di atas batu tanda kilometer di tepi jalan. Cepat-cepat Usin Biduk memperlahankan keretanya. Dia memberhentikan keretanya di tepi jalan, sekalipun banyak kereta lalu lalang ketika ini. Apa halnya ni? Usin Biduk memberanikan hatinya lantas mendekati lelaki tersebut. Lori itu lari, beritahu lelaki itu terketar-ketar bagaikan menahan sejuk angin malam. Dah langgar aku, dia lari pula, jelasnya dalam keluhan yang berat. Kenapa yang kau tak report polis? Soal Usin Biduk. Nak report macam mana? Dia tersengih-sengih menguis darah yang banyak keluar membasahi rambutnya. Kenapa pula? Semakin berminat Usin Biduk mahu mengetahuinya. Kepala aku ni pun putus, ujarnya ketawa lembut. Sekaligus kepalanya jatuh bergolek ke tanah. Jam sekarang menunjukkan 12.47. Padan muka saya rekod lewat-lewat. Dah ceritanya panjang pula tu. Kita teruskan.
Kejadian kali kedua itu sama juga dengan yang dialaminya sebelum itu. Usin Bidok memang tidak pernah takut. Ketika di kampungnya di Endau, tengah malam pun dia berani disuruh ke mana sahaja, sekalipun umurnya masih lagi 20-an. Ketika kakaknya, iaitu Kak Nah, tidak lepas mahu bersalin, tidak bertangguh, emaknya menyuruh dia untuk memanggil Wak Samin. Kalau tidak kerana kakaknya sakit pun, Usin Bidok tidak akan menolak sekiranya disuruh ke mana pun pada tengah malam begitu. Apalagi dengan Wak Samin, memang sudah lama dia berguru dari orang tua itu. Ketika melintasi selekor jalan di bawah pokok cenderai, Usin Bidok terdengar namanya dipanggil. Dia terhenti langkah, terasa juga berdebar hatinya apabila dipanggil pada tengah malam demikian. Masakan pula ada orang-orang kampung yang keluar ketika ini. Usin Bidok sudah menduga, tentu gangguan syaitan. Dalam saat demikian, memang syaitan akan mengganggu. Sebab itu kakaknya sukar mahu bersalin. Sekalipun Bidan Sum sudah dipanggil, Bidan Sum sendiri menyuruh emaknya segera menjemput Wak Samin. Dia membacakan Al-Fatihah 17 kali, surah Al-Ikhlas 17 kali dan Ayatul Kursi juga 17 kali. Kemudian dia berdiri berpeluk tubuh merenung tepat ke pokok cenderai yang tertegak di tepi jalan. Tiba-tiba, lembaga perempuan memakai kain putih nipis terumban jatuh dari pokok cenderai itu. Dia bergolek di hadapan Usin Bidok hingga ditampan dengan kakinya. "Kenapa yang ganggu aku?" tanya Usin Bidok dengan tegas. "Aku ni nak jumpa engkau," beritahu perempuan itu lantas bangun tergetar-getar. Usin Bidok dapat menatap muka perempuan itu. Memang cantik dengan bauan harum setiap kali kain putih nipis yang dipakainya ditiup angin berombak-ombak. "Kenapa yang kau nak jumpa aku?" Marah benarlah si Usin Bidok diganggu dalam saat cemas demikian. "Aku ni sayang pada engkau," jelas perempuan muda itu tersenyum tetapi tidak berani mendekati Usin Bidok. "Janganlah kau cuba nak dusta." Semakin marah Usin Bidok apabila terasa perempuan itu cuba mempermain-mainkannya. "Engkau tu setan yang nak ganggu perjalanan aku ke rumah Wak Samin kan?" bentaknya lantas menghentakkan tumit ke tanah. Perempuan itu mengilai. Dia melompat naik ke atas pokok cenderai. "Sekarang, kau menunjukkan diri kau yang sebenar, ya?" ejek Usin Bidok sesudah dapat membuktikan yang perempuan di hadapannya bukan manusia biasa. "Kalau kau ganggu aku lagi, akan aku hancurkan kau," dia memberi amaran. Belum sempat Usin Bidok melangkah meninggalkan selekor jalan, tiba-tiba bahunya dipegang. Pantas sahaja Usin Bidok menepis dengan membuka langkah silat. Perempuan yang memot bahunya terpelanting hingga terguling di tanah. "Sampai hati abang buat aku macam ni," rayu perempuan itu dengan menghulurkan tangan. Usin Bidok tidak menyahut. Dia melompat lantas menyepak perempuan itu. Tetapi dia sendiri jatuh terduduk apabila kakinya singgah pada perdu pokok cenderai. Terkekeh-kekeh perempuan itu ketawa mengejek dia. Usin Bidok terasa kakinya sakit berdenyut-denyut untuk berdiri semula. Kakinya berdenyut-denyut tersepak perdu pokok cenderai. Apabila dia mahu berdiri semula, kakinya tiba-tiba bengkak besar. Terlalulah berat hingga tidak boleh diangkat. "Biarlah aku urutkan kaki abang tu," perempuan itu menawarkan diri. Amboi, hantu pun pandai masaj. Disebabkan tidak tertahan sakit di kakinya, Usin Bidok membenarkan kakinya diurut oleh perempuan berkenaan. Dia terasa sejuk setiap kali tangan perempuan itu menyentuh kakinya. Lama perempuan itu mengurut hinggakan Usin Bidok terhampir terlena. Dia merasakan dirinya seolah-olah dibelai manja. Dia terkejut apabila Wak Samin menyergah perempuan itu. Terpaksa perempuan itu berundur sebaik ternampak Wak Samin tercegat menundingkan telunjuk ke arahnya. "Kau nak memperdayakan anak buah aku, ya?" Wak Samin membentak marah. "Janganlah abang marahkan saya," lembut sahaja suara perempuan itu memujuk. Saya ni bila buat suara perempuan ni kadang geleman kan. Dan macam ya ada kadang tapi terpaksa untuk membezakan dialog. Kita teruskan. Wak Samin mengisar tapak tangannya hingga kelihatan asap keluar dari celah jarinya. Kemudian dia membacakan Alif Lam Mim Sad Kaf Ha Ya Ain Sad Ha Mim Ain Sim Kaf Uskun ayyuhal wajib billazi insyasha yush
kini riha fayazlaina rawa kida ala zahrihi inna fi zalika layatin likulli sabarin syakur. Maaf kalau saya macam terbata-bata sebab di sini tulisannya Rumi bukannya Jawi. Sekaligus tubuh perempuan itu berpusing ligat seperti gasing, kemudian terdampar pada perdu pokok cenderai. Kemudian dia bergulung-gulung di situ hingga bertukar menjadi ular tedung selar yang garang. La ilaha illallah, cerita pasal ular lagi. Saya tak cerita tau apa kejadian pasal ular ni. Cik cerita pasal ular kan, apa yang jadi dekat saya kan. Next time. Next episode nanti saya ceritakan. Aduh. Dari silauan cahaya bulan yang terang, Usain Biduk dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut. Oh, kau nak tunjuk pandai. Eja Wak Samin melompat ke belakang sedikit. Tiba-tiba Wak Samin merebahkan badannya apabila ular tedung selar itu mengangkat tinggi kepalanya dengan leher yang mengembang. Dia membalik-balikkan tubuhnya 7 kali hinggakan Usain Biduk dapat melihat Wak Samin menjelmakan dirinya menjadi harimau. Apabila harimau itu melompat tinggi, tangannya sempat menampar kepala ular itu. Setiap kali tangan harimau tersebut menampar, ular tedung selar yang garang itu terhuyung hayang. Ular itu tidak dapat bertindak balas disebabkan harimau jelmaan Wak Samin terlalulah pantas melayang di udara. Terpaksa ular tedung selar, ya Allah, ulang-ulang cakap terbabit. Payah cakap, senang cerita tergagap lagi. Aduh. Terpaksa ular tedung selar itu menyusup kepalanya di dalam belukar pada perdu pokok cenderai. Belum sempat ia melarikan diri, panah api menerjah dari udara. Anak-anak panah berapi itu menyinggahi tubuh ular tersebut hingga tercacak melekat di segenap bahagian. Menggeleparlah ular tedung selar itu akibat tertusuk panah berapi itu. Ketika ini harimau jelmaan Wak Samin berguling-guling semula di tanah. Kemudian beransur-ansur berubah menjadi Wak Samin semula. Terdengar rengekan perempuan apabila tubuh ular itu hangus dimakan panah berapi yang tercancang. Saya ni memang nak jemput Wak lah. Tersengih-sengih Usain Biduk memberitahu lantas bangun terjengkut-jengkut. Kakinya masih lagi terasa sengal-sengal akibat tersepak perdu pokok cenderai. Apa halnya? Soal Wak Samin. Kak Nah tu dah nak bersalin. Dia menjelaskan. Dah, kenapa yang panggil aku? Pergilah panggil bidan. Ujar Wak Samin semacam bergurau. Bidan Nah yang suruh panggil Wak, katanya tersipu-sipu. Tetapi dalam perjalanan balik itu, Usain Biduk tidak dapat mengikuti Wak Samin. Terlalulah cepat orang tua itu melangkah hinggakan dia jauh ketinggalan di belakang. Puas juga dia mengejar dari belakang. Tetapi Wak Samin semakin panas. Sebentar ya. Minta maaf, ada sedikit gangguan. Baik, saya ulang balik. Puas juga dia mengejar dari belakang, tetapi Wak Samin semakin pantas. Dia memanggil Wak Samin, kemudian melambai-lambai, tetapi Wak Samin tidak menghiraukan dia. Sewaktu Wak Samin naik ke rumah, Usain Biduk masih lagi juga berlari-lari di belakangnya. Hinggalah Usain Biduk rasa dahinya ditepuk-tepuk beberapa kali. Apabila dia membuka mata, Usain Biduk keheranan kerana dia terbaring di hujung serambi. Jiran-jiran pula mengelilingi dia. Macam mana dengan Kak Nah? Perlahan dia bertanya sambil mengangkat kepala tetapi terasa seluruh badannya sengal-sengal. Dah selamat bersalin, sahut emaknya iaitu Ucu Timah, gembira sebab melihat anaknya sudah segar semula. Bila? Usain Biduk masih kelihatan lemah. Dah 3 hari lah, beritahu bidan Sum yang membidankan Kak Nah. 3 hari? Terkejut Usain Biduk mendengar penjelasan bidan Nah kerana dia merasakan baru sahaja balik dari menjemput Wak Samin. Malah dia sama-sama balik ke rumah dengan orang tua itu. Iya, dah 3 hari dah kau tak sedarkan diri, ujar Ucu Timah mengeluh pendek. Mujur sangatlah Wak Samin tu jumpa kau terbaring dekat perdu pokok cenderai tu, katanya menghela nafas panjang. Terasa lega hatinya setelah Usain Biduk pulih semula. Wak Samin memang bercadang mahu menjengah Kak Nah yang sakit sukar untuk bersalin. Hinggalah hatinya tergerak mahu ke rumah Ucu Timah selepas Isyak. Ketika melalui selekor jalan yang di sisinya tertegak pokok cenderai itu, dia ternampak Usain Biduk terbaring di situ. Apabila digerakkan, ternyata Usain Biduk tidak sedarkan diri. Mulutnya berbuih dengan seluruh tubuhnya kejang. Tidak bertangguh, Wak Samin memapah Usain Biduk balik.
Selama 3 hari pula, Usain Biduk terkejang tidak sedarkan diri. Terpaksa lawak sambil berikhtiar untuk memulihkannya. Saya takkan jeran, Ustaz, beritahu Usain Biduk. Siapa-siapa tahu Saya pula jadi terlupa ni maksud jeran ni apa ni, jeran. Kita sambung. Beritahu Usain Biduk mengerling saya di sebelahnya. Kereta terus meluncur laju memasuki kawasan Pekan Sekincan. Kalau saya diganggu setan, saya takkan lari, katanya seolah-olah menyimpan dendam pula. Heish, awak ni takbur ni. Saya menegurnya perlahan. Bukannya takbur, Ustaz, ujar Usain Biduk tersengih-sengih. Tapi, saya rasa tak takut kalau tersempak kejadian macam tu, jelasnya mengulum senyum. Dah lah seseorang sekarang ni. Pukul berapa ni? 1 minit. Keluar ayat riak pula dah. Hantu tu. Baik, kita teruskan. Memang Usain Biduk tidak berbohong. Sepanjang saya kenal dia, Usain Biduk suka berterus terang. Sewaktu saya menemui Wak Samin di Endau pun, orang tua itu memuji-muji Usain Biduk kerana tidak takut menghadapi ujian sedemikian. Sebelum sampai di Sungai Besar, saya mengajak dia singgah dahulu di rumah Haji Mahdar. Sempat juga saya menunaikan solat Isyak di situ. Isterinya iaitu Anjang Saimah juga mahukan saya menjamah nasi terlebih dahulu. Dia tahu saya sekadar singgah di rumahnya dan tidak akan bermalam di situ. Sebab itulah Anjang Saimah masakkan juga nasi untuk saya. Kalau tak nak makan, lain kali kau jangan singgah, ujar Anjang Saimah semacam merajuk apabila saya memintanya jangan bersusah payah memasak. Aduh, macam mana ni Usain? Saya berpura-pura menyoal Usain Biduk. Saya ikut Ustaz je, katanya tersengih-sengih sengaja mengelak. Mahu tidak mahu terpaksa jugalah kami menunggu Anjang Saimah memasak nasi. Selepas selesai solat Isyak, nasi sudah siap terhidang. Berselera jugalah saya makan dihidangkan gulai ikan sepat masak lemak. Apabila Usain Biduk menceritakan mengenai lembaga lelaki yang ditemuinya bertinggung di atas batu tanda kilometer dekat Sekincan, Haji Mahdar sekadar menjuihkan bibir. Dia pun sudah kerap kali mendengar orang yang lalu lalang di situ sering terserempak lembaga lelaki berkenaan. Orang cakap begitulah, tapi ni aku tak pernah jumpa pun, ujar Haji Mahdar perlahan menatap muka Usain Biduk. Saya ni dah 2 kali terserempak, cepat saja Usain Biduk memberitahu. Awak cam tak muka dia? Soal Haji Mahdar. Kalau jumpa lagi memang confirm saya cam, jelasnya perlahan. Kemudian Haji Mahdar bangun masuk ke biliknya. Apabila keluar semula, dia menunjukkan sekeping gambar saiz postcard yang sudah perang. Okey, maksudnya sudah vintage ni . Terkejut Usain Biduk sebaik saja menatap gambar yang ditunjukkan oleh Haji Mahdar. Muka lelaki yang ditemuinya bertinggung di atas batu tanda kilometer di tepi jalan itu memang sama dengan gambar saiz postcard yang ditunjukkan oleh Haji Mahdar. Anak Tuan Haji ke? Soal Usain Biduk masih memegang gambar itu. Taklah, ni ayah aku, jelas Haji Mahdar mengusap tangan ke mukanya. Masih muda lagi ni, semacam tak percaya pula Usain Biduk. Itu gambar bila? Tersengih-sengih Haji Mahdar mengambil semula gambar di tangan Usain Biduk. Gambar tu zaman orang putih. Dia meninggal pun zaman orang putih. Dia memberikan penjelasan. Haji Mahdar pun sekadar mendengar daripada arwah emaknya. Dia sendiri tidak pernah menatap wajah ayahnya, kecuali sekeping gambar yang sudah keperang-perangan itu. Arwah emaknya memberitahu mengenai kejadian yang menimpa ayahnya semasa mereka menetap di Sekincan. Disebabkan anak kecilnya melangsing menangis memerlukan susu, terpaksalah Parjan, iaitu ayah Haji Mahdar, mengayuh basikal ke kedai. Dia tidak menghiraukan nasihat Naisah, iaitu isterinya, yang menyuruh makan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia terus juga mengayuh basikal meranduk remang senja. Parjan bimbang kedai ditutup kalau terlambat sampai. Biarlah ke kedai terlebih dahulu. Setidak-tidaknya dapat juga membeli susu untuk meredakan tangis anaknya yang melangsing. Sehingga beduk di Palu di surau menandakan masuknya waktu Isyak. Naisah menunggu di rumah. Suaminya tidak juga balik. Tidak lama selepas itu, orang-orang kampung memberitahu dia mengenai kecelakaan yang menimpa suaminya.
Basikal yang ditunggang Parjan remuk habis. Mayatnya terpelanting di tepi jalan dalam keadaan yang mengerikan. Sewaktu ditemui, kepalanya sudah terputus akibat digilis tayar lori. Tidak ada pula sesiapa yang nampak kejadian tersebut. Lori yang melanggar Parjan juga terus melarikan diri. Oi. Apalagi pada masa orang putih, orang Melayu tidak berani bertindak. Mereka menyerahkan kepada takdir sahaja. Sebab itulah kematian Parjan senyap begitu sahaja. Baik, di sini saya mencelah. Pernah ada satu kemalangan di mana lori trailer orang kata apa, sebenarnya budak sekolah ni dia potong lori ni belah kanan. Tak lepas. Pendekkan cerita, budak tu meninggal lah. Okey. Semasa di kejadian, saya pun melalui kawasan tu. Saya tengok pilot darat kita ni tak lari pun. Dia memang berhenti kat tepi jalan. Dan saya tanya abang ke yang terlibat tu, saja nak tengok dia jujur tak jujur. Dan dia memang jujur. Dan dia mengatakan kalau ikut sebenarnya dia tak salah. Tapi pasal budak tu tetap juga nak potong, mungkin angin ke apa kan. Belah kanan tu memang tak boleh potong pun sebenarnya kalau ikut kan. Dah jadikan cerita untuk ajal kan. So saya respect ada pilot darat engineer macam ni. Terbaik. Dia tunggu. Memang dia tunggu. Okey, baik, kita teruskan. Apalagi pada masa orang putih, orang Melayu tidak berani bertindak. Mereka menyerahkannya kepada takdir sahaja. Sebab itulah kematian Parjan senyap begitu sahaja. Tidak lama selepas kematian Parjan, beberapa kali orang terserempak dia bertinggung di atas batu di tepi jalan. Tetapi dia tidak mengganggu pun sesiapa. Hinggalah Naisah berkahwin lain dan mengikut suaminya menetap di Sungai Besar. Dia tidak mendengar lagi tentang cerita itu. Setelah anaknya Haji Mahdar dewasa, Naisah tidak juga memberitahu kejadian yang menimpa Parjan itu. Tetapi Haji Mahdar ada mendengar dari saudara maranya di Sekincan. Mereka memberitahu mengenai jelmaan ayahnya yang sering ditemui bertinggung di atas batu tanda kilometer di tepi jalan. Beberapa kali Haji Mahdar berulang alik ke Sekincan, tetapi dia tidak terserempak pun. Kadang-kala sengaja dia memperlahankan motor Hondanya untuk melihat sendiri jelmaan ayahnya. Memang dia tidak bernasib baik. Tidak pernah sekalipun dia terserempak, sama ada pada remang senja maupun pada tengah malam yang sepi. Semuanya ni atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ujar Haji Mahdar menatap gambar saiz postcard di tangan. Terbayang kesayuan pada wajahnya setiap kali menatap wajah ayahnya itu. Tuan Haji kesal ke kerana tak berjumpa? Husin Biduk masih mahu membicarakan hal itu lagi. Bukan kesal kerana tak jumpa, beritahu Haji Mahdar. Tapi jelmaannya menjadi buah mulut orang. Ujarnya meluahkan rasa mendongkol yang terpendam di dalam hati. Terdiam Husin Biduk. Terasa juga dia macam menyinggung perasaan Haji Mahdar apabila diceritakan jelmaan lelaki yang ditemuinya itu. Sekalipun dia tidak berniat untuk menyinggung, tetapi Haji Mahdar tetap terkilan. Kami meneruskan perjalanan ke Sitiawan pada malam itu juga. Bagaimanapun saya tidak singgah di mana-mana. Sama ada di Kota Setia di rumah Uda Jali ataupun di Lekir di rumah Haji Sepawi. Kalau banyak tempat singgah menyinggah, terlambat pula sampai di Setiawan. Itu pun sudah tengah malam sampai di rumah menantu Husin Biduk. Kelam kabut jugalah Sa'ari apabila dikejutkan oleh mentuanya pada tengah malam begitu. Maharum, anak Husin Biduk, masih berkemban semasa mendengar ayahnya datang. Sakit apa kamu ni? Soal Husin Biduk sebaik sahaja ternampak anaknya si Maharum. Entahlah, tak tahu nak cakap. Jelasnya, tersengih-sengih lantas mengerling suaminya. Sehari yang menelefon Husin Biduk, dia tidak menerangkan apa-apa, sekadar mengatakan yang Maharum itu sakit. Kalaulah Bedah, isteri Husin Biduk tidak kesegamat di rumah anaknya yang sulung, tentu dia juga akan ikut ke Setiawan. Sebab itulah Husin Biduk mengajak saya sama ke rumah menantunya itu. Sakit apa pula yang tak tahu nak cakap ni? Husin Biduk mengusik. Maharum tidak menyahut. Dia masuk semula ke bilik. Malu juga dia berkemban apabila ternampak saya di belakang ayahnya. Mengigau malam sampai berjalan keluar rumah, beritahu Sa'ari sebaik saja isterinya menghilang ke dalam bilik. Ni ayah ada bawakan ustaz ni, biar dia tengokkan. Jelas Husin Biduk setelah kami duduk. Saya sendiri tidak tahu tujuan sebenar Husin Biduk mengajak saya ke Setiawan.
Dia hanya memberitahu mahu ke rumah anaknya sahaja dan meminta saya untuk temankan. Lagipun, dia ingin memberitahu saya Fazal melintas jalan di sekincen waktu malam. Bukanlah dia bimbang terserempak lembaga lelaki bertinggung atas batu tepi jalan itu, tetapi sekadar teman bercakap di dalam kereta. Kalau isterinya ikut sama, lainlah. Sebab itulah saya bersetuju untuk mengikut Usin Biduk. Silakanlah Ustaz. Sa'ari terus saja mempelawak untuk mengubati isterinya. Hei, tunggulah, berehat dulu, lepaskan penat, kata Usin Biduk mencebik bibir. Tersengih-sengih Sa'ari ditegur ayah mentuanya, seolah-olah dia tidak boleh bersabar. Sudah hampir sebulan dia menanggung bimbang apabila mahrum merungut-rungut pada tengah malam. Rambutnya menggerbang tidak terurus. Kalau digerakkan, dia akan termangu tidak menentu. Kemudian terus berjalan keluar hingga ke pintu rumah. Sudah beberapa kali dia berubat memanggil dukun. Usaha sudah dibuat. Taburkan bertih keliling rumah pun sudah dilakukan. Tanam rumput sambau di hadapan pintu pagar juga sudah dibuat seperti yang diajarkan oleh dukun. Tetapi keadaan mahrum tidak juga berubah. Gangguan itu hanya sebelah malam sahaja. Apabila siang dia akan pulih seperti biasa. Malah, mahrum sendiri tidak tahu menahu apa yang berlaku pada sebelah malamnya. Dia sekadar bermimpi bermain-main di taman bunga yang tidak pernah dilihatnya. Lama juga kami duduk di ruang tamu, tetapi mahrum tidak keluar menjengah muka. Beberapa kali Sa'ari memanggilnya, menyuruh menyediakan minuman, tetapi dia tidak menyahut. Disebabkan mahrum tidak keluar dari biliknya, Sa'ari pun masuk menjengah. Kemudian dia keluar semula dalam keadaannya bimbang. Tak mahu dia keluar ni, beritahu Sa'ari memandang Usin Biduk. Lah, kenapa pula? Soal Usin Biduk. Dia bencikan Ustaz. Serba salah Sa'ari mahu menjelaskan. Senanglah ubatnya kalau macam ni. Tersenyum Usin Biduk sebaik saja diberitahu demikian. Belum apa-apa, dia sendiri dah tunjukkan diri, katanya menepuk-nepuk kepala lutut. Selalunya dia meracau masa tidur. Sa'ari semacam terkejut dengan perubahan kelakuan isterinya. Semasa mendengar suara ayahnya datang, dia kelihatan riang. Tetapi sebaik saja terpandang saja muka saya, dia berubah menjadi monyok. Cepat saja lari masuk ke bilik merungut-rungut tidak menentu. Tak senang diam kalau Ustaz ada dalam rumah ni, ujar Usin Biduk menggertak bibir. Memang Usin Biduk pun kerap kali dijemput mengubati orang sakit. Kadang-kala sengaja dia mengajak saya bersama. Sekiranya cara pengubatannya tidak memberi kesan, dia tahu keadaan yang menyelubungi anaknya mahrum ketika itu. Sebab itulah Sa'ari menelefon ayah mertuanya. Setidak-tidaknya ayah mertuanya juga dukun yang boleh mengubati penyakit. Semasa di Endau pun, orang-orang kampung sudah mengenali Usin Biduk memanglah seorang dukun. Wak Samin yang menjadi gurunya juga bukanlah kaling-kaling orang. Kaling pula pergi kau. Maaf saya ulang balik. Wak Samin yang menjadi gurunya juga bukanlah calang-calang orang. Disebabkan Usin Biduk menjadi murid Wak Samin itulah, dia berkawan rapat dengan saya. Serba salah juga saya mahu menolak. Dia berkuat mengajak ke mana-mana. Apalagi kesetiawan itu untuk menjengah anaknya yang dikatakan sakit. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh bunyi benda berat jatuh di dalam bilik. Cepat-cepat Sa'ari berkejar masuk. Usin Biduk juga mengekori menantunya. Berapa lama dah kau dah ganggu anakku ni? Saya terdengar Usin Biduk membentak. Mahrum hanya merungut-rungut. Meja solek sudah sending tersandar ke dinding. Barang-barang di atas meja solek berselerak di lantai. Kenapa ni mahrum? Oh mahrum, ujar Sa'ari memujuk isterinya. Ini bukan mahrum ni, bisik Usin Biduk mengisar-ngisar tumit di lantai. Benda yang mengganggunya selama ni panas miang sebab ustaz ni ada kat luar, katanya lantas menghembus ke muka mahrum dengan membacakan Al-Fatihah. Mahrum mengerling tajam, rambutnya yang mengerbang sengaja dikusutkannya. Panggil ustaz masuk. Usin Biduk menolak bahu menantunya. Cepat-cepat Sa'ari keluar meminta saya masuk ke dalam bilik. Dia mulai cemas setelah diberitahu oleh ayah mentuanya mengenai gangguan yang merasuk mahrum.
Ketika saya masuk, Mahrum berlegar-legar di penjuru bilik seolah-olah mahu melepaskan diri. Tetapi dia terkurung di situ, mahu mencari jalan keluar. Puas berlegar-legar, dia berpaling merenung tajam ke arah saya sambil menyeringaikan gigi. Cuba lawanlah Ustaz ni. Jerkah Husin Biduk menyebabkan Mahrum terkejut. Terus saja Mahrum terjelepuk, duduk menelungkup muka ke dinding. Dia menangis tersedu-sedu. Ni kenapa ni? Kenapa ni Aram? Aram pula dah. Kat sini dia panggil nama manja anak bini dia, Arum. Kenapa ni Arum? Sa'ari memegang bahu Mahrum. Isterinya semakin galak pula mengogoi. Saya menyuruh Sa'ari memapah Mahrum supaya dibaringkan di atas katil. Sebaik saja dibaringkan di atas katil, Mahrum mencapai bantal lalu menutup mukanya. Setelah Mahrum dibaringkan, tanpa menunggu, Husin Biduk memulakan. Saya membacakan Al-Fatihah, Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian saya membacakan 7 ayat terakhir Surah Yasin dan Ayatul Kursi. Ketika ini Mahrum semakin kuat menangis tersedu-sedu. Bantal yang menutup muka dipegangnya kuat-kuat sampai tidak boleh terlepas sekalipun Sa'ari cuba melekangkannya. Husin Biduk sudah menjuruskan tangannya ke arah Mahrum. Setiap kali Husin Biduk mengenjut-enjutkan tangan semasa menjurus, Mahrum mengeliat-ngeliat bagaikan menahan kesakitan. Sekarang, rasakanlah panas seluruh badan, bentak Husin Biduk semasa menjuruskan tangannya itu. Sekaligus tubuh Mahrum mengerekot seperti sotong yang dibakar, hingga seluruh badannya berpeluh. Apabila saya membacakan, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dia tiba-tiba bingkas bangun membuangkan bantal yang dipautnya. Dia berdiri bangun bercekak pinggang memandang ke saya. Belum sempat dia mahu menerkam ke arah saya. Saya membacakan Al-Fatihah 3 kali dan menyenyehkan ibu jari kanan ke tapak tangan kiri. Mahrum menekuk dadanya dan terus rebah semula ke atas katil. Hei, cuba nak melawan ya? Ujar Husin Biduk mengejek lantas mengisar-ngisar tapak tangannya. Tolong, ampun. Mahrum mula merengek dalam suara yang gemetar. Lawanlah. Apa? Takut? Kau takut je? Lemah. Itu kalau bahasa kita lah ya. Sengaja Husin Biduk menyakiti hatinya. Mahrum semakin lemah. Dia terjeluak bagaikan mahu muntah. Tetapi sekadar angin sahaja yang keluar dengan sendawa yang tersekat-sekat. Ustaz, jangan seksa saya macam ni. Rintihnya setelah beberapa kali menahan rasa mual mahu terjeluak muntah. Saya tidak menghiraukan dia. Di depan saya bukan lagi Mahrum yang terkial-kial menahan kesakitan. Sudah terbayang jelmaan perempuan berpakaian putih lembut dan nipis bertahan daripada terjahan batu-batu berbara merah. Tolonglah Ustaz, aku ni bukan nak ganggu. Gerutunya terketar-ketar menahan kesakitan. Kenapa yang kau ganggu Mahrum? Saya terdengar Husin Biduk membentak keras. Dulu aku nak tolong awak, tapi awak tak mahu. Tersipu-sipu perempuan itu menyahut. Suaranya jelas dituturkan oleh Mahrum sendiri. Sekarang ni aku nak tolong anak awak lah pula. Dia cuba mencari helah. Keluarga aku tak perlukan pertolongan setan. Jerkah Husin Biduk masih menjuruskan tangannya ke arah Mahrum. Tetapi saya tidak melayaninya. Sekali-sekala dia melenggukkan kepala sama seperti ular tedung selar yang mengembang ke leher. Semakin jelas dapat saya lihat perubahan pada diri Mahrum. Memang dia cuba untuk menerkam, tetapi setiap kali dicubanya, kepalanya bagaikan tertampan pada tembok batu yang keras. Menggelupur dia menahan kesakitan di kepala apabila digagahinya juga untuk merempuh tembok batu itu. Kemudian saya membacakan lanarjumannakum wala yamasannakum minna azabun alim. Diulangi 11 kali hingga kelihatan tombak-tombak berbara menerjah ke tubuh perempuan itu. Ampun Ustaz, ni saya nak pergi sekarang ni. Merintih-rintih suara perempuan muda itu meminta belas kasihan. Engkau boleh pergi engkau, tapi engkau tinggalkan Mahrum ni. Husin Biduk tetap bersuara keras. Perempuan itu mengerling kepada Husin Biduk bagaikan menyimpan dendam.
Jurus daripada tangan Usin Biduk terus juga mengeluarkan batu-batu berbara yang menerjah ke arah perempuan muda itu. Hairan juga perempuan muda itu apabila saya tidak melayani apa sahaja yang dituturkannya. Tidak seperti Usin Biduk yang membentak marah. Kemudian, saya meneruskan pula dengan 11 ayat terawal daripada surah As-Saffat dan ayat 22, 23 dan 24 daripada surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Sekaligus tubuhnya terhumban dalam kawah yang menggelegak dengan air yang mendidih. Terjerit-jerit perempuan muda itu meminta belas kasihan. Dia melonjak-lonjak mahu melepaskan diri, tetapi air mendidih itu terus menenggelamkan seluruh badannya. Ketika berhempas pulas di dalam air yang menggelegak itu, tubuhnya bertukar menjadi ular tedung selar yang menggelepar tidak bermaya. Sekaligus lelaki yang penuh dengan darah di kepala bertinggung di awang-awangan. Dia menghulurkan kayu hingga membolehkan ular berkenaan melilit dan memanjat naik. Hei, kau ni peralatkan makhluk-makhluk Allah yang tidak berdosa untuk memenuhi nafsu kau. Saya mula bersuara setelah memahami bahawa gangguannya merasuk mahrum bukanlah berpunca daripada jelmaan yang dilihat sebelumnya. Kenapa ni Ustaz? Bisik Usin Biduk apabila saya bersuara menggertak bibir. Memang Usin Biduk faham benar. Saya tidak akan bersuara selagi tidak dapat mengesan punca sebenarnya. Dia ni cuba nak kelirukan kita ni. Ujar saya lantas beristighfar 3 kali. Selepas itu saya memulakan zikir jauh yang bergema di dalam hati. Saya membiarkan seluruh jasad seolah-olah hancur bagaikan debu halus yang berterbangan. Saya mahu melihat dengan jelas pondok buruk jauh di tepi hutan yang dihuni oleh seorang lelaki berkepala botak dan memakai pakaian serba kuning mengayun limau diikat dengan benang 7 warna. Lelaki botak itu bersila rapat menghadap tempat pembakar kemenyan. Dia mengayun limau itu di tengah asap kemenyan berabun-rabun naik ke udara. Sebelah lagi tangannya memegang gambar saiz postcard. Memang dapat saya lihat gambar mahrum yang ditenungnya setiap kali limau diayun dengan benang 7 warna. Cukuplah, jangan buat kerja sia-sia ni, ujar saya menegurnya. Tiba-tiba lelaki berkepala botak itu menekuk telinganya, seolah-olah suara saya membingitkan pendengaran dia. Tercengang-cengang lelaki itu ketakutan sambil mendongak ke udara. Dia tercari-cari suara yang bergaung kuat menegurnya itu. Apabila saya azan 7 kali, diikuti dengan membacakan surah Al-Tariq, bumi menjadi merekah. Pondok usang itu tenggelam dalam rekahan bumi, menyebabkan lelaki botak itu melompat keluar. Tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Di mana sahaja kakinya berjejak akan tenggelam hingga paras paha. Oi, ilmu apa yang awak pakai ni? Dia melaung sekuat hati sambil mencari-cari. Saya membacakan Al-Fatihah 3 kali, lantas mengembuskan ke dahinya. Tiba-tiba dia gementar sebaik saja dapat melihat muka saya sama besar dengan bukit di hadapannya. Wish, muka Ustaz sama besar dengan bukit. Mahrum yang berada di atas katil ketakutan. Beransur-ansur dia menjadi monyok. Lama-kelamaan, Mahrum tertidur akibat keletihan. Macam mana ni Ustaz? Cerita. Usin Biduk bertanya setelah Mahrum kelihatan pulih. Besok pagi... Kejap ya. Oh, ini dialog Usin Biduk. Besok pagi sahajalah kita balik ya. Katanya terkuap-kuap menahan mengantuk dan keletihan. Sehari juga mengajak saya bermalam di Setiawan. Sewaktu saya dan Usin Biduk mahu balik, Sehari bertanya juga punca penyakit isterinya. Saya sekadar memberitahu dia, InsyaAllah, Mahrum akan pulih. Baik, terima kasih kerana sudah mendengar dari mula sampai habis. InsyaAllah dalam 3 hari lagi nanti kita akan bertemu lagi dengan episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-78 yang bertajuk Dendam Ular Berkepala Dua. Saya akan buat dalam tempoh dia hari yang ketiga, bermaksud 3 hari lah. So sebabnya besok saya akan ceritakan pasal Taman Calis. Kemudian lusa saya akan ceritakan Himpunan Kisah Mistik. Lepas tu patah balik ke Kisah Tok Awang. So 3 hari sekali dia punya giliran, okey? Baik, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.